wa sahbihi wa sallim. Allahumma raddina biqada'ika wa sabirna ala bala'ika wa auzi'na syukra ni'amaika. Ya Allah, jadikan kami redha menerima takdirmu, jadikan kami sabar menerima ujianmu, dan bimbinglah kami untuk sentiasa syukur kepada nikmatmu. Terima kasih yang berusaha saudara pengacara majlis, yang saya hormati pengurusi ahli jawatan kuasa dan para pegawai Surau Nurul Hidayah Taman Batu Tiga Shah Alam, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, moga-moga dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah pada pagi ini kita akan membicarakan satu tajuk, hijrah menuju redha Allah. Sudah menjadi adat kita di Malaysia, bila tiba saja bulan Muharram, maka di mana-mana akan diadakan peringatan ma'al hijrah. Satu catatan yang perlu kita beri perhatian, hijrah tidak berlaku pada bulan Muharram. Tak ada kena-mengena pun bulan Muharram ini dengan hijrahnya Nabi. Tetapi sejak tahun 1987, negara kita telah memperkenalkan sambutan ma'al hijrah ini bila sambut tahun baru Islam, diasaskan oleh Tan Sri Dato' Dr. Yusof bin Haji Muhammad Noor, yang masa itu adalah Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hak Ehwal Agama. Sebelum tahun 87, orang Malaysia hanya sambut awal Muharram saja. Nabi tidak berhijrah pada bulan Muharram. Nabi berhijrah lebih tepatnya pada bulan Safar. Nabi bergerak ke Gua Thur pada hari Khamis 26 hari bulan Safar bersamaan 9 September tahun 622 Masihi. Dan Nabi tiba di Madinah Al-Munawwarah pada hari Isnin 20 Rabiul Awal bersamaan 4 Oktober tahun 622. Total perjalanan 25 hari. Mungkin ada pula yang jadi bingung, habis yang kita buat ceramah ma'al hijrah, macam mana Ustaz? Dosa ke macam mana ke? Tak ada masalah. Kerana 16 tahun selepas daripada Nabi hijrah, Sayyidina Umar Al-Khattab telah meletakkan peristiwa hijrah sebagai permulaan kiraan tahun Islam. Jadi tak ada masalah. Iaitu pada hari Khamis 8 Rabiul Awal tahun 17 Hijrah bersamaan tahun 634 Masihi, Umar telah memerintahkan para pembesarnya ketika itu untuk buatkan satu sistem takwim Islam. Da'u linnasi syai'an ya'rifunahu bila tarikh. Kumpulkan cendekiawan, bincang apakah acuan untuk kita tahu tahun orang Islam. Jadi bincanglah para cendekiawan. Mereka pun sepakat ada beberapa usul untuk meletakkan cadangan-cadangan. Ada yang cadang, tuan, kita gunakan jelah kalender Julian. Julian ni dah lama digunakan sejak tahun 46 sebelum Masihi oleh Julius Caesar. Orang Rom guna, Parsi guna, kita pakai guna sama sajalah, standardize seluruh dunia. Tapi Omar ni dia ada jati diri. Dia kata buat apa 3 orang, kita buat kita punya produk sendirilah. Dia tak setuju. Cari tarikh-tarikh yang sesuai. Kata Al-Hafiz Ibn Hajar, kanatil qadayatil lati ittafaqat lahu wa yumkin an yu'arrikha biha arba'ah. Selepas ada puluhan usul, 4 saja yang disenarai pendek yang terbaik. Pertama, maulidih wa mab'athih wa hijratih wa wafatih. Ada cadang kiraan tahun Islam mula daripada maulid Nabi. Ada yang cadang daripada nuzul Quran. Ada yang cadang daripada tarikh wafat Nabi. Ada yang cadang daripada tarikh hijrah Nabi. Jadi berbahaslah. Setelah disepakati, diambilkanlah wa farajaha indahum ja'ala minal hijrah. Sepakat cendekiawan termasuk Umar Al-Khattab mengambil tahun hijrah sebagai permulaan kiraan. Mereka tak terima wa amma waqtul wafat fa'radu anhu. Tarikh wafat Nabi mereka tak setuju dijadikan tahun Islam sebab dia khawatir lima tuwaq yang bizikrihi minal asaf alaih. Umar takut setiap kali sambut tahun baru Islam, umat Islam masih menangis dia kerja sebab sedih mengenangkan Nabi dah wafat. Dan Umar juga menolak maulidi wal mab'asi.
Tarikh maulid pun Sayyidina Umar tolak sebab la yakhlu wahidun minhuma minan niza' fi ta'yinis sanah, kerana perbahasan tentang bila exact date tak selesai. Dia tak nak tiap-tiap tahun sambut tahun baru orang Islam pecah dua. Macam sambutan maulid kita kan berpecah. Seorang ni buat, orang ni Syiah. Apa 12 Rabiul Awal ni tarikh Syiah. Kita pula terkejut bila masa aku jadi Syiah pula. Orang ni kata 9, orang Lala ada tempat tak buat langsung lah. Gaduh, kita tak payah buat. Jadi penentuan tu payah. Tapi kalau hijrah, confirm. Cumanya pada pagi ni, sesuai dengan tajuk, kita nak melihat apakah destinasi hijrah yang terbaik sekali. Soalan ni pernah ditanya oleh sahabat kepada Nabi. Dalam satu riwayat dari Abu Daud, ada sahabat bertanya beberapa soalan. Ya Rasul, ayu a'malil afdal? Apakah amalan yang paling afdal dilakukan? Apa jawapan Nabi? Tulul qiyam, berdiri lama dalam sembahyang. Marilah kita muhasabah pagi ini. Tuan-tuan paling lama boleh berdiri dalam sembahyang berapa lama? 1 makrak boleh? Kalau boleh, tahniahlah kita ucapkan. 1 makrak ni 1 muka suku, 1 muka setengah. Kalau mampu, hebat. Nabi SAW walaupun tidak menggalakkan imam baca terlampau panjang, tapi ini tidaklah bermakna imam boleh suka-suka hati terlampau pendek bacaannya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Allahu Akbar. Orti pendek sangat. Yalah 800 tengok takkan ni lamin je. 800 tengok sebulan ni bayar Hakim tak masuk kiraan masjid lagi. Ni contoh. Takkan adik lamin ni baca. Baik itu Nabi sukatan dia membaca dalam sembahyang fardu tidak panjang, tidak pendek, tetapi jangan pendek sangat, sebab afdalul ibadah amal tulul qiyam, berdiri lama dalam sembahyang. Contoh sembahyang subuh, dalam hadis Bukhari Muslim disebutkan Nabi biasa membaca surah Al-Waqi'ah. Waqi'ah ni 96 ayat. Ada masa Nabi baca surah Mu'minun 118 ayat. Ada masa Nabi baca surah Tur 49 ayat. Kadang Nabi membaca surah Ar-Rum 60 ayat. Kadang Nabi membaca Yasin pun ada 83 ayat. Dan surah yang favorite Nabi baca As-Saffat 182 ayat. Sehingga kata sahabat, walaupun As-Saffat itu panjang, tapi bagi kami itu macam Qul huwallahu ahad. Bagi kami dah terlampau biasa. Jangankan subuh, sembahyang zuhur pun Nabi agak panjang. Ada satu riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, laqad kana salatu zuhri tuqam wa yadhhabu dhahib ila al-baqi' fayaqdi hajatahu thumma yatawadda. Satu hari di Masjid Nabawi dah azan zuhur, kemudian qomat. Ketika dah nak berdiri saf, fayadhhabu dhahibu, ada satu orang sahabat dia keluar pergi buang air. Dekat mana? Baqi'. Baqi' ni tuan-tuan boleh bayangkan lah ya, Masjid Nabawi, Baqi'. Kemudian dia pun keluar, masa tu dah qomat. Dia pun pergilah buang hajatnya. Fayatawadda. Selepas dia selesai buang hajat, dia ambil air sembahyang. Summa ya'ti ala rasul, summa ya'ti wa rasulillah fi rak'atil ula mimma yutawiluha. Ketika sahabat ini dah ambil air sembahyang, balik ke masjid, dia dapati Nabi masih di rakaat pertama. Maknanya memang panjang. Tuan-tuan, kita Masjid Nabawi ni yang ori, yang kubah hijau itu yang ori, yang belakang-belakang semua extend dulu. Yang ori situ, dia dengan Baqi' berapa ratus meter begitu je lah, jalan kaki dalam 3-4 minit. Tapi bayangkan, dia buang air, ambil wudu, balik semula ke dalam Masjid Nabawi, masih Nabi rakaat pertama. Padahal dia keluar masa itu dah pun qomat. Jadi tidaklah pendek juga sembahyang Nabi. Biasa kata sahabat, Nabi membaca surah At-Tariq. Tariq ni 17 ayat. Ada masa membaca surah Al-Buruj, Buruj 22 ayat. Ada masa membaca surah Al-Lail 21 ayat. Sama juga Maghrib. Orang selalu ingat Maghrib
Jangan baca panjang-panjang. Idza ja qul huwallahu qul ya. Janganlah itu. Kata Jabir bin Mut'im, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u min fil maghrib bin-tur. Kami selalu mendengar Nabi kalau sembahyang maghrib membaca surah Tur. Ini hadis riwayat Muslim. Surah Tur dia juzuk ke-27, ada 49 ayat. Nabi kata sahabat biasa membaca surah-surah tiwalul mufassal. Tiwal mufassal ni mufassal yang panjang, start daripada surah Qaf sampai surah An-Naba. Biasa Nabi baca surah Tur ada 49 ayat, surah Muhammad 38 ayat, surah Al-Mursalat ada 50 ayat, membaca surah Al-Anfal ada 75 ayat, dan surah Al-A'raf itu paling panjang 206 ayat. Tapi sekali lagi kita di Masjid Surau payah nak buat. Apa sebab? Pertama, jemaah kita manja, tak boleh nak panjang, dia komplain. Yalah, jemaah tak kuat berdiri. Yang kedua, faktor utama juga kerana bacaan imam tak sedap. Itu je lah, imam kalau tak sedap baca apa pun orang menyampah. Tapi kenapa bacaan imam tak sedap? PA system tak sedap. Dia berkait semua benda. PA system ini kena orang teknikal, kena sound engineer. Ustaz-ustaz jangan nak kata tangan musik sana polas semuanya, jangan. Bukan bidang awak. Walaupun masa muda kaki karaoke, itu bukan bidang awak. Ini kena orang betul. Dia sebab sound speaker ni dia ada kiraan dia, desibel. Bukan dunia kita. Jangan buat mana-mana. Awak jaga halal haram solah. Yang desibel dia ada orang dia. Masjid negeri kami, Masjid Pahang, kita dapat peruntukan untuk PA system saja, campur dengan rewiring balik 3 juta. Barulah dapat peringkat imam tu batuk pun sedap. Belum baca baru batuk. So batuk pun sedap. Belum dia Allah, belum lagi baru batuk. Itu ramai dapat peruntukan daripada kerjaan, daripada kerjaan persekutuan. Kita buat paper bagi justifikasi apa. Bila kita buat, kita dengan, sebab kita masjid kerjaan kena melalui JKR elektrik. Wah, barulah kita orang tengok speaker ni bukan bidang ustaz-ustaz. Dia ada orang dia panggil konsultan, bawa satu alat, taruh depan tengah-tengah masjid. Alat tu macam hexagon ke apa tak tahulah, keluarkan satu bunyi pong. Dia nak tangkap berapa ekor. Bukan ekor nyamuk, bukan ekor hantu lah. Dia ada suara kita ni, ada hujung-hujung dia. Delaynya berapa, dia pun kira 1 second gini. Memang kena matematik. Bila dapat begitu, barulah makmum suka. Walaupun baca panjang sikit, dia seronok sebab sound sedap. Tapi PA system sedap pun tak guna kalau masjid surau tak ada aircon. Tak boleh juga. Dia orang kita lagi jemaah dia manja sikit, dia gelisah sebab tak ada aircon katanya. Jadi senang cerita, Malaysia ni janganlah panjang sangat, janganlah pendek sangat. Elawkan minimum 800.5. Takkan Alik Lamin tu kok panjang lah sikit. Itu soalan pertama lah. Dia tanya Nabi, ya Rasul, ayu amalil afdal, ayu jihadil afdal, apa jihad yang terbaik. Ringkas cerita sampailah soalan dia tanya kepada Nabi, ya Rasul, ayi hijratu afdal, apakah hijrah yang terbaik sekali ya Rasul? Apa jawab Nabi? Antahjura ma kariha rabbuka. Hijrah number 1 terbaik, kau tinggalkan apa saja yang menyebabkan Tuhan tak suka kepada perangai kau. Itu hijrah number 1. Dan hadis lain disebut wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang hijrah yang sebenar-benarnya adalah tinggalkan apa yang Tuhan tak suka. Maka inilah tajuk kita pagi ini. Hijrah terbaik, hijrah dalam menuju redha Allah. Ini yang first class punya hijrah. Sebab itu dalam Quran 28 kali kalimat hijrah ni Allah Ta'ala ulang-ulang dalam Quran. Dalam bentuk past tense sebanyak 12 kali, dalam bentuk future and present tense sebanyak 3 kali. Perintah hijrah ada 6 kali,
Dalam bentuk singular ada sekali, dalam bentuk plural ada 4 kali. Hijrah makaniyah, hijrah ma'nawiyah, segala jenis hijrah disebutkan secara terperinci dalam Quran. Tapi semuanya menjurus kepada satu maksud, mestilah pergi ataupun bergerak itu kerana mencari redha Allah. Ada satu ayat dalam Quran, surah Al-Baqarah ayat 207. Allah Ta'ala menyebut, wa minan nasi man yashtari nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufum bil ibad. Dan ada di antara manusia yang mengorbankan dirinya untuk mencari redha Allah, dan Allah Maha Penyantun terhadap hamba-hambanya. Ayat ini turun cerita satu orang laki-laki berkorban untuk mencari redha Allah. Yang kita garis bawahkan perkataan ibtigha'a mardatillah, dia cari redha Allah. Apa sebab nuzul ayat ini? Kait dengan hijrah. Kata Ibn Katsir dalam tafsir dia, ayat ini turun kepada seorang sahabat Nabi namanya Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu anhu. Disebut sebagai Ar-Rumi. Dia ni bukan orang Eropah. Rom ni nisbah kepada orang Eropah. Dia bukan orang Eropah, tapi dia ni orang Arab. Cuma dia pelat cakap Arab, boleh cakap Arab. Orang Arab, orang putih kalau cakap Arab, kita boleh kenal tu dia pelat, dia lain sikit. Jadi Suhaib bin Sinan Ar-Rumi ni, dia sebab dia lama duduk di luar, dia pelat cakap Arab. Dia sahabat Nabi, duduk di Mekah, dan dia orang meniaga. Dia ni agak international lah, dia selalu pergi travel. Ketika dia nak berhijrah, dia dihalang oleh orang Mekah. Orang Mekah buat roadblock. Orang Mekah kata kepada dia, wahai Suhaib, ente nak hijrah boleh, tapi ente punya harta kasih kami semua. Dia ni orang bisnes, ada kedai, ada macam-macam, ada cash. Tanpa ragu-ragu, dia tinggalkan hartanya semua di Mekah. Dia bagi kepada geng-geng yang buat sekatan jalan raya ni, ambillah semua. Sampai saja di Madinah, dia bertemu dengan Nabi. Nabi jumpa dia, terus Nabi ucapkan ayat pertama, Rabbi has-Suhaib, Rabbi has-Suhaib, untunglah engkau wahai Suhaib. Suhaib pun terkejut, apa untung-untung? Rabbi has-Suhaib, bisnes kau untung. Suhaib heran, apa hal doa bisnes apa? Oh paling kau habis harta ni. Kata Nabi tanya, kau bagi duit pada orang semua kan? Ya Rasul, tak ada orang tahu cerita tu, saya je tahu. Sebab saya keluar, orang tak tahu saya keluar. Macam mana Tuhan tahu? Kata Nabi, Jibril datang beritahu aku, kau bagi duit kau semua pada orang kafir Quraisy, menyebabkan Allah turun ayat, wa minan nasi may yashtari nafsahu ibtigha'a mardatillah. Ada orang yang korbankan dirinya untuk cari redha Allah. Ayat itu turun untuk engkau. Ini satu penghormatan untuk seorang sahabat seperti Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, yang dia sanggup korbankan semua kerana cari redha Allah. Sememangnya hijrah, tuan-tuan, sangat memerlukan kepada pengorbanan. Kalau kita merentas ke relung masa, menelusuri terowong sirah junjungan Nabi SAW, jelas menunjukkan bahawa elemen pengorbanan memainkan peranan penting dalam cerita hijrah. Bermula daripada Nabi sendiri mengorbankan tempat yang dia cintai dan dia sayangi demi menyahut perintah dan janji Allah. Sebab itu terkenal dalam sejarah ketika Nabi memulakan perjalanan, Nabi tidak gembira pun untuk hijrah, kerana Nabi begitu sayang kepada kota Mekah. Ketika nak berjalan, Nabi ikut kawasan Bukit Safa. Nabi lalu di satu tempat disebut Hazwarah. Hazwarah ni dekat dengan rumah sepupunya yang nama Ummu Hani. Ummu Hani adik-beradik Sayyidina Ali. Adik-beradik Sayyidina Ali ni, anak-anak Abu Talib ni ada nama Talib, Akil, Ja'far, Ali, Tulib, Fakhitah. Fakhitah tu nama timang-timangannya Ummu Hani.
Kemudian ada nama Jumanah, ada nama Raitah. Kenapa Nabi lalu dekat kawasan rumah Ummu Hani? Ini jarang diceritakan kisah ini. Ummu Hani adalah Nabi punya first love, cinta Nabi pertama. Nabi pernah lamar Ummu Hani. Ummu Hani tak nak, sebab dia rasa Nabi macam abang dia sendiri. Yalah, Nabi kan anak angkat Abu Talib. Dah macam adik-beradik, tak tergamak dia nak kahwin dengan Nabi. Nabi lamar dia tak nak. Masa bujang lah Nabi lamar itu. Kemudian Ummu Hani kahwin dengan suami nama Hubairah bin Abi Wahab. Mereka bercerai. Masa tu Nabi lamar sekali lagi, pun Ummu Hani tak nak lagi. Jadi kalau orang tanya first love dia bukan Siti Khadijah, tapi Ummu Hani. Jadi Nabi pun berdiri di depan Hazwarah. Hazwarah ni kalau sekarang ni dekat dengan Babu Hajiat, pintu nombor 6 yang ada ke Safa Marwah. Nabi berdiri di situ, Nabi nampak ke arah Kaabah. Nabi pandang Kaabah. Dalam riwayat daripada Imam Ahmad dan At-Tirmizi, Nabi membacakan satu kata-kata, wallahi innaka la khairu ardillah wa ahabbu ardillah ilallahi walaula anni ukhrijtu minka ma kharajtu. Demi Allah, wahai Mekah, Nabi punya sayang Mekah. Dia bercakap dengan Mekah, tuan-tuan dengan Syalam, dia bercakap dengan Syalam. Maki ada lagi lah, jam lah itu ini. Nabi tak ada. Dia, wallahi I love you wahai Mekah, aku cinta pada engkau wahai Mekah. Ini tanah terbaik milik Allah. Kalaulah tidak kerana aku diperintahkan keluar, takkan ku tinggalkan kau wahai Mekah. Nabi nangis. Nabi sayang betul dengan kampung dia. Dia pun geraklah daripada Hazwarah pergi ke rumah Abu Bakar. Rumah Abu Bakar sekarang di mana? Dekat dengan Hotel Hilton sekarang. Sekarang dah jadi Mekah Millennium, dekat dengan KFC, Ben Daud apa semua tu. Nabi jalan kaki daripada Babu Hajiat dekat dengan belah Bukit Jabal Qubis sebelah sana. Nabi pun pergi ke rumah Abu Bakar. Kemudian mereka pun mulakanlah perjalanan sampai di Jufah. Jufah ni 180 km daripada Mekah. Ada satu junction yang memisahkan antara Mekah dengan Madinah. Dalam riwayat disebutkan Nabi berhenti lagi situ. Abu Bakar tengok Nabi termenung. Lama Nabi termenung. Kemudian datang Jibril alaihissalam. Ya Rasul, apa hal? Nabi diam. Ya Rasul, kamu homesick ya? Kamu dah start rindu Mekah? Nabi jawab, ya, aku dah start rindu Mekah. Kata Jibril, satu hari nanti Allah akan balikkan Tuhan ke Mekah dengan penuh kejayaan dan kegemilangan. Kemudian Nabi pun menjawab, ma atyabaki min baladin wa ahbaki ilayya walaula an qaumi akhraju minka ma sakantu ghairuka. Aku tidak temui negeri yang sehebat Mekah, kata Nabi, dan tidak ada negeri yang lebih aku sayangi berbanding dengan Mekah. Kalau bukan kerana gara-gara orang Quraisy buat perangai dengan aku akan tidak tinggalkan bumi ini, kata Nabi. Hadis riwayat Tirmizi. Nabi sayang betul ke kota Mekah, tapi terpaksa berkorban. Ini disebut pengorbanan. Pengorbanan kerana hijrah ini dia bukannya satu program inisiatif Nabi dan para sahabat untuk meneroka peluang-peluang pelaburan baru. Bukan. Ini arahan, dan Nabi tak nak pun. Dia okey dia duduk di Mekah, tapi ialah komando kan, diarahkan bila-bila masa beres boh, beres siap barang jalan. Itulah ketika sampai ke Jufah. Bila sebut Jufah ini, teringat saya satu doa Nabi semasa wabak. Kita boleh amalkan doa ini. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Madinah ketika itu, ketika mula-mula hijrah, ramai sahabat demam. Dia Madinah ni kalau orang badan tak kuat memang cepat jatuh sakit. Ada orang masa kat Mekah champion, pergi Madinah semua burung, demam semua. Sebab demam ni, Madinah ni cuaca dia ekstrim. Sejuk sangat, panas sangat.
Ada hari kita pergi, rasa macam kat luar, pandang tingkap luar hotel macam panas, pergi tak pakailah jaket, keluar sejuk pula angin. Jadi kita dah sejuk, semayang pula sebelah burung pati, lagilah sejuknya, mana semayang di luar saja. Ada hari kita rasa macam sejuk, pakai jaket, pergi-pergi panas, berdering pula lah berpeluh-peluh. Jadi dia punya cuaca tak boleh dijangka, unsangkable, menyebabkan ramai orang kita tak kuat lah kalau pergi ke Mekah. Saya kalau orang balik Mekah batuk, itu normal, bukan COVID, bukan apa, itu normal. Memang Nabi pun ketika mula-mula sahabat ke Madinah ramai demam, Abu Bakar demam, ramai demam, sehingga Nabi terkenallah doa itu, Allahumma habib ilainal Madinah ka hubbina Makkah aw ashidda. Ya Allah, jadikanlah Madinah ini kota yang kami cintai sebagaimana kami cinta kepada Mekah. Wa barik lana fi sa'iha wa muddiha, dan berikanlah keberkatan kepada ekonomi Madinah ini. Wa qul hummaha faj'alha bil Juhfah, dan ya Allah, tolonglah kau angkatkan demam ini, pindahkan ke Juhfah, tempat Nabi singgah mula-mula dulu. Hadis riwayat Bukhari. Jadi di sini ulama kata salah satu cara nak menghilangkan wabak dan penyakit, doakan pindah tempat lain. Jadi wallahu alam, ada orang pindah kanser pergi pokok. Betul, saya tak tahu betul ke tidak, jam-jam pengel lah manusia sekarang. Tapi tuan-tuan pindah ke tempat yang sesuai. Ya Allah, pindahkanlah COVID ni ke mana. Sebutlah mana tempat yang kita rasa menyampah sikit tempat itu, pindahkan ke situ. Jangan tahu rumah jiran kita, kantor kita balik. Biar jauh tu lah, hutan mana-mana, hutan lipo mana-mana, ada kaedah itu. Dan Nabi mengambil masa yang lama untuk hijrah. Nabi pergi ke Gua Sur dulu, lepas tu pergi ke Madinah, pergi ke Quba dulu. Prosesnya begitu panjang, 25 hari total perjalanan Nabi buat. Bukan sebab perjalanan tu slow ke, kerana dulu perjalanan dia sekejap je, tetapi terpaksa ambil masa lama kerana nak mengelakkan pergerakan musuh. Kerana Nabi punya pergerakan masih lagi diburu oleh geng-geng yang bounty hunter ni, orang yang nak cari upah menangkap Nabi. Lepas tu Suraqah bin Malik bin Juhshum itu bounty hunter. Kalau dapat tangkap Nabi, rewardnya 100 ekor unta yang begitu terliur zaman itu. Jadi Nabi kena bergerak secara taktikal supaya pergerakannya tidak dikesan oleh musuh. Dia kena upah satu orang pula untuk hilangkan jejak, macam-macam, bukan senang. Pengorbanan itu bukan senang, bukan senang. Tapi akhirnya Nabi sampai. Sama juga tuan-tuan, para sahabat pun, mereka masa berhijrah bukannya pergi itu macam rombongan pergi Putrajaya naik bahan ramai, tidak. Perjalanannya penuh onak duri. Kerana perjalanan hijrah bukan perjalanan macam jalan-jalan cari makan, food hunting, tidak. Dia perjalanan yang penuh ranau dan duri. Musuh menunggu. Ada tempat sekatan jalan raya, SJR, begitu banyak sekali. Setiap tempat, kerana masa tu perintah darurat. Macam kita lah, PKPD. Tuan-tuan ingat senang, nak keluar daripada rumah dalam keadaan PKPD, penuh dengan jaring keliling perumahan kita, nak keluar pun tak boleh. Terkenal satu kisah seorang wanita di zaman Nabi, namanya Ummu Salamah. Ummu Salamah ni, dia dan suaminya bernama Abdullah masuk Islam. Dan mereka ni pernah ada pengalaman, dia orang ni alumni hijrah pertama ke Habsyah. Jadi dia dah ada pengalaman lah apa barang nak bawa dia terror lah. Jadi dia orang pernah pergi hijrah bersama ke Habsyah. Selepas dia antara couple yang awal berhijrah. Selepas itu disusuli oleh Osman bin Affan dan juga isterinya Ruqayyah ketika itu. Kemudian barulah Abdurrahman bin Auf, Mus'ab bin Umair barulah follow daripada belakang. Jadi dia memang berpengalaman dalam hijrah. Tapi masa nak hijrah ke Yathrib, kesnya lain. Dah tak smooth macam hijrah ke Habsyah. Masa nak hijrah ke Yathrib, mereka ditahan oleh puak Bani Mughirah. Bani Abdul Asad diambil Salamah. Salamah ni anak kepada mereka. Ummu Salamah tu nama gelaran dia, anak dia nama Salamah. Ambil anak dia, dia bertiga, suami isteri dengan anak. Puak Bani Asad ambil anak dia, letakkan di Bani Abdul Asad.
Salamah ni dulu anak dia lahir di Habsyah dulu, masa hijrah kali pertama, dapat seorang anak di Habsyah. Kemudian Ummu Salamah pula, atau nama sebenarnya Hindun, ditahan oleh keluarganya Bani Mughirah. Jadi suami dia nama Abdullah sempat mencilok, pok, lari, tinggal anak dengan isteri. Jadi Ummu Salamah tinggallah bersendirian. Suami dah berjaya cilok lagi, anak kena tahan dengan Mukim Bani Abdul Asad, dia pula kena tahan dengan keluarganya Bani Al-Mughirah. Duduk tengah padang pasir, menangis dia, hari-hari menangis. Anak tak ada, suami dah tak ada, menangis. Akhirnya orang kampung dia kesian pula menengok, lepaskan dia. Itu pun selepas berbulan-bulan. Lepaskan dia, jumpakan dengan anak. Bila dah jumpa dengan anak, dia nekat dua beranak, anak kecil lagi, dia naik unta pergi Madinah. Seorang perempuan, tak ada orang nak guide ke, tak ada orang nak, tak ada, dia berdua je. Bayangkanlah orang perempuan naik unta dengan anak kecil, jarak perjalanan 498 km. Tak terbayang oleh kita. Sekarang kita kalau naik kereta kurang lebih 5 jam. Kalau JMC 4 jam lah, ditekan 200 km sejam. Kalau naik bas campur banyak roadblock 6 jam lah lebih kurang. Jalan pun selesa, ada RNR lagi. Sekarang ni pula ada pula kereta api Mekah Madinah Link Rail, 2 jam lah Mekah Madinah. Jadi dalam perjalanan 498 kilo, siang padang pasir ni panas membakar kulit, malam sejuk sampai ke tulang sumsum. Tapi dia nekat. Dalam perjalanan dia jumpa dengan Osman bin Talhah. Osman bin Talhah dari Madinah ke Mekah, dia dari Mekah ke Madinah. Osman bin Talhah masa tu belum Islam. Dia ni yang keturunan Bani Syaibah. Bani Syaibah ni yang keturunan pegang kunci Kaabah sekarang. Osman ni dia terkenal dengan kisah kunci Kaabah, iaitu masa Fathu Mekah, Nabi ambil kunci Kaabah dari keluarga dia. Turun ayat Quran, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Surah An-Nisa ayat 58. Allah tegur Nabi, Allah perintahkan kamu kena jaga amanah, pulangkan kepada yang hak. Nabi pulang balik kunci itu kepada keluarga Osman bin Talhah ni. Sampai sekarang keluarga dia pegang kunci. Kerajaan Saudi pun tak boleh pegang. Itu hak prerogatif mereka, disebut dalam Quran, tak ada orang boleh lawan. Jadi balik kepada Osman tadi, Osman bin Talhah, dia berselisih dengan Ummu Salamah. Dia tanya, kamu nak pergi mana ni, tengah padang pasir ni? Jawab Hindun, jawab Ummu Salamah, saya nak cari suami saya ke Madinah. Suami kau? Kau seorang? Tak. Ni mana ada orang, kau berdua dengan anak? Ada lagi. Siapa? Allah. Dia kuat, dia punya keyakinan dia. Allah bersama dengan aku. Osman ni dia orang Arab ni, dia gentleman. Gini dia kata, tak manis. Kalau saya orang tahu jumpa kamu, saya biarkan kamu begini. Malu saya. Tak apalah, saya hantar kamu ke Madinah. Dia dari Madinah, dia hantar semula. Dia suruh Hindun jalan di belakang, dia jalan di depan. Hindun ikut saja. Musafir 10 hari 10 malam perjalanan. Osman bin Talhah ni gentleman. Osman pun bawa Hindun pergi ke satu dusun dekat Quba, dekat dengan kawasan pemukiman Bani Omar bin Auf. Jumpakan dengan suami dia balik. Akhirnya reunion balik, menangis-nangis lah apa semua. Bayangkanlah seorang wanita luar biasa sekali. Dan di Madinah dia telah melahirkan ramai lagi anak-anak, Omar, Durrah, Zainab dan ramai lagi. Bila suami Ummu Salamah ringkas cerita meninggal, dia ni walaupun umur dah, masa tu dah 60-an, tapi dia ni lawa. Umur 60 lawa, agak macam Sarimah, agak begitulah lebih kurang. Jenis lawa, jenis makcik-makcik lawa ni. Abu Bakar pinang dia, dia tak nak. Omar pinang dia, dia tak nak. Akhirnya dia kahwin dengan Nabi.
Dia jadi isteri Nabi yang nombor 6. Masa tu umurnya 65 tahun. Tapi itu pun masa orang pinang dia bagi pihak Nabi, dia tolak. Ummu Salamah ni berani tolak. Orang kita kahwin dengan anak mufti pun suka dah dia, bro. Dia kahwin Nabi, dia tak nak. Siap dia beritahu pada wakil Nabi, I'm a very jealous woman and I have children and I'm an old. Saya tua, saya kuat cemburu, saya ramai anak. Take it or leave it. Dia bagi kata dua. Malah dia ni orang yang sangat, bukan main-main punya perempuan lah. Bukan boleh diperkotak-katik kan. Kata dua, take it or leave it. Okey lah, setuju, tak ada masalah. Jadi ini Ummu Salamah, orang hebat, salah seorang isteri Nabi, meriwayatkan 378 hadis. Banyak manfaat kita ambil daripada dia. Dan surah At-Taubah ayat 102 turun masa Nabi sedang baring dekat Ummu Salamah. Oh, itu special dia. Tengah baring dengan Nabi, turun ayat Quran. Ummu Salamah, pengorbanan luar biasa sekali. Begitu juga Abdul Rahman bin Auf. Masa berkorban, masa dia nak hijrah, Abdul Rahman bin Auf ni dia seorang peniaga. Ada kedai, ada perniagaan yang baik. Ketika Nabi maklumkan kita kena hijrah, beres boh, dia tinggal je kedai, terus pergi hijrah ke Madinah. Tak ada rasa, alah macam mana kedai aku barang stok banyak lagi gini. Tak ada, dia tak terfikir pun. Beres boh, tinggal je. Sampai di Madinah, Nabi saudarakan dengan Sa'ad Al-Ansari, orang bisnes juga di Madinah. Nabi buat mentor-menti supaya boleh survive hidup tempat orang. Nabi pesan pada orang Madinah, kau jaga orang Mekah, bagi dia apa yang dia nak. Jadi Sa'ad Al-Ansari panggil Abdul Rahman, wahai saudaraku dari Mekah, jangan takut lapar di sini. Saya ada 4 ekor unta, silakan kau ambil 2, saya ambil 2. Kata Rahman, aku tak nak kau punya unta. Ente nak apa? Tak ada nak apa-apa. Tak apa, jangan takut melarat di sini. Saya ada 4 buah rumah, silakan kau ambil 2, saya ambil 2. Aku tak nak kau punya rumah lah. Sahabat kata tak apa, jangan takut sunyi di sini. Aku ada 4 orang isteri, kau pilih mana satu, aku ceraikan, cukup indah kau kahwin dengan janda aku. Aku tak nak kau punya isteri. Habis apa kau nak? Ini Nabi suruh jaga. Kata Abdul Rahman bin Auf, wahai Sa'ad, aku nak pinjam duit RM50. Kau nak buat apa pinjam? Aku kasih sedekah sajalah, RM50. Sikit sangat ni. Apa jawab Abdul Rahman? Cis, pantang keturunan aku, ambil sedekah. Aku keturunan Tok Peraih, kau tahu? Atuk aku Tok Peraih, bapa aku Tok Peraih, aku pun Tok Peraih. Tok Peraih ni bahasa Melayu, bahasa Inggeris enterprise. Aku keturunan enterprise, meniaga. Pantang aku orang bagi-bagi sedekah. Aku pinjam, aku pulak. Okey, ambil RM50. Abdul Rahman dapat RM50, pergi dia ke pasar A. Pasar di Madinah 100% Yahudi punya, sama macam tempat kita lah. Tak apa, tak ada masalah. Dia pun pergi pasar A, dia beli unta harga RM50. Dia pergi pula ke pasar B. B pun pasar bukan orang Yahudi jugalah. Dia pergi pasar B, dijual unta harga RM50 juga. Kita kalau berniaga, beli RM50 modal, jual RM50, macam mana lah? Profit marginnya di mana? Tapi Abdul Rahman bin Auf ni orang cerdik. Dia beli unta RM50, dia jual unta RM50. Dia beli unta lengkap dengan tali, dia jual unta, tali dia simpan. Dia jual unta saja. Rupanya orang tak nampak, dia bukan jual unta, dia nak tali tu. Tapi rotationnya dia nampak jual unta, dia beli unta, jual tali, dia ambil, dia beli unta, jual tali, dia ambil, dia beli unta, jual tali, dia ambil. Akhirnya di Madinah semua pasaran unta tak ada tali. Dia nak create kehendak market, dia cipta market. Nah, ini orang bijak. Kita nampak dia bawa unta, tak, tali itu dia target. Tali itu yang kita target. Macam cerita penyelundup daripada Thailand masuk Malaysia. Orang yang ada selundup beras ke, minyak paket ke apa, rupa selundup motor. Selama ni orang tak perasan yang dia bawa masuk tu motor. Dia jual motor. Sebab orang belalang kepala, takkan orang tua nak jual motor. Mestilah cek ada bawa beras ke, ketum ke apa ke. Orang lupa motor tu yang dia nak jual. Dia rotate je.
Abdul Rahman bin Auf ni cerdik. Ni bisnes kan, dia kena ada pandai, taktik itu kena ada. Tidak nipu, taktik. Sehingga akhirnya di Madinah ketika itu dia seorang je ada tali unta. Dan dalam teori ekonomi, barang tak ada, permintaan tinggi, apa jadi pada harga yang tertinggi lah kita layan. Daripada tali unta dia boleh jadi kaya. Abdul Rahman bin Auf. Apa yang mustahab, inilah pentingnya kesanggupan kita untuk berkorban. Tanpa kesanggupan berkorban, jangan mimpi dapat kejayaan. If you don't burn, if I don't burn, if we don't burn, how will the light vanquish the darkness? Kalau saya tak bakar, awak tak bakar, kita semua tak nyalakan api, macam mana kegelapan yang kita nak hilangkan dengan menggunakan cahaya? Kita kena buat sesuatu. Jalankan tugas, tahan beragas. Jalankan amanah, tahan dilapah. Jalankan yang hak, tahan diinjak. Menunaikan janji, tahan dikeji. Membela rakyat, tahan dikerat. Membela bangsa, tahan binasa. Membela negeri, tahan mati. Tahan berhujan, mahu berpanas. Tahan bersusah, berpenat lelah. Tahan berlenjing, tak kering kain. Tahan berteruk, sepepak teluk. Tahan bersesundung, sepepak tanjung. Tahan berbagan, sepepak hutan. Tahan bertumang, berbedak arang. Rela beralah dalam menang. Rela berpenat menegak adat. Rela terkebat membela umat. Rela binasa membela bangsa. Macam mak kilau kalau dah rupa bercakap. Kalau tak sanggup korban, macam mana cipta kejayaan? Sebab itu, kalau kita tanya, kenapa sahabat sanggup berkorban? Ummu Salamah bawa anak tengah padang pasir. Abdul Rahman bin Auf tinggalkan bisnesnya untuk pergi hijrah. Suhaib Ar-Rumi tinggalkan semua bisnesnya bagi pada orang. Why? What is the because? The because is mereka nampak redha Allah itu yang utama. Dia dah tak peduli pada benda lain. Hijrah ni bukan perjalanan macam program jalan-jalan cari makan. Hijrah ni bukan inovasi strategi pengurusan Nabi dan para sahabat hasil daripada brainstorming apa, tak ada. Bukanlah okey kita apa perancangan kita untuk Islam di Mekah. Oh ya Rasul, saya cadangkan kita hijrah ke Madinah. Okey, kita masuk. Apa flow chart kita? No, ini arahan. Tak ada dalam pemikiran mereka pun. Sebab itu yang mereka cari adalah redha. Bila perjalanan tu mencari redha Allah, yang jauh terasa dekat, yang susah terasa senang. Teriknya panas mentari waktu siang dirasakan seperti duduk di tengah padang pasir ketika musim sejuk saja. Segala ketakutan jadi keberanian kalau seorang tu melakukan sesuatu demi mencari redha Allah. Dalam kamus Al-Munawwir, redha ini diasal daripada kalimat radiya yarda ridwanan. Maknanya suka, setuju, puas, rela, senang. Itu redha. Jadi orang-orang yang hijrah dulu, dia nak mencari kesukaan, kesenangan, dan redha dan Allah bless. Itu yang dia nak. Dia nak Allah suka apa yang dia buat. Sebab itu dalam Quran, kalimat redha cukup banyak digunakan dalam Quran dalam pelbagai bentuk derivasi. Ada lebih kurang dalam 73 perkataan. Adapun kata redha yang paling banyak digunakan adalah radu. Itu yang paling banyak, yang terdapat di dalam surah Al-Maidah ayat 119, surah At-Taubah ayat 58, 59, 87, 93 dan 100, surah Yunus ayat ke-7, surah Mujadalah ayat ke-22 dan surah Al-Bayyinah ayat ke-8. Paling banyak radu, maknanya redolah kamu. Redolah kamu. Kena redha, takdir, redha macam-macam. Soal pada pagi ini, bagaimana kita dalam konteks kita lah sekarang nak mencari redha Allah. Sahabat dulu sanggup bersusah payah kerana nak cari redha Allah, mereka hijrah. Bagi kita, bagaimanakah kita dalam rangka nak mencari redha Allah? Pertama, hendaklah kita beriman dan beramal soleh. Ini basic. Surah Al-Bayyinah ayat 7-8. Innal ladzina amanu wa amilus solihat ulaika hum khairul bariyah
Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhu wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Yang kita garis bawahkan perkataan sesungguhnya orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Beriman ni ayat klise, kita tukar beriman ni orang yang percaya. Sesungguhnya orang yang percaya kepada Allah, orang yang beramal atas kepercayaan itu, inilah khairul bariyah, sebaik-baik makhluk aku atas muka bumi. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka ni redha kepada Allah dan aku pun redha pada mereka. Jadi nombor satu, mesti percaya kepada Allah dan mesti beramal dengan amalan yang nampak kita ni percaya kepada Allah. Satu. Yang kedua, nak mendapat redha Allah hendaklah mengikut para sahabat Nabi. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an wa'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada dzalika fawzul azim. Orang-orang yang as-sabiqun al-awwalun, orang yang dulu otai-otai yang masuk Islam, terdiri daripada muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang ittaba'uhum bi ihsan, orang yang ikut jejak langkah mereka. Jadi kata para ulama tafsir, kalau kita nak dapat redha Allah, sebab Allah Ta'ala sebut radhiyallahu anhu wa radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha pada mereka, mereka redha pada Allah. Jadi kalau nak dapat sebegitu, hendaklah ittaba'uhum bi ihsan, ikutlah jejak para sahabat. Lepas tu di negara kita ada kumpulan tertentu, kita tak sebut nama, dia memang benci betul pada sahabat-sahabat Nabi. Itu hak mereka lah, kepercayaan masing-masing. Tapi bagi kita yang aliran ahli sunnah wal jamaah, kita yakin Islam tak datang secara abrakadabra simsalabim putu Islam tanah Melayu ni. Ada orang yang bawa. Siapa yang bawa? Nabi tak pernah sampai salam ni. Zaman tu ada di internet, tapi macam mana Islam boleh sampai? Takkan burung pula Quran terbang lalu atas alam, dah. Yang menggerakkannya adalah sahabat. Lepas itu sahabat Nabi 140,000 lebih berdasarkan kiraan semasa khutbah terakhir. Tapi berapa makam para sahabat Nabi di Mekah dan Madinah? Tak sampai 5,000. Mana makam mereka? Luar Mekah Madinah. Kalau mereka nak fikir diri sendiri, baik dia buat umrah setiap tahun, mati depan Kaabah. Macam yang kita setiap tahun 4 kali pergi ke Mekah, pergilah, tak ada masalah. Tapi macam mana orang susah, jiran tak makan, ibu tunggal, nak santuni anak yatim, siapa nak jaga? Siapa nak dakwah? Jadi sahabat dia tak penting diri sendiri. Dia bukan marah orang pergi umrah, tidak, pergilah, ada duit pergilah, jangan sampai jiran tak makan. Sahabat fikir umat. Dia pergi ke China, pergi ke India, tak pergi ke Shah Alam, kita pun tak tahu. Berdakwah. Jadi Islam berkembang di tangan sahabat. Jadi kita kena ikut mereka ini. Dakwah, tidak pentingkan diri sendiri. Banyaklah kalau nak ambil pelajaran daripada sahabat. Yang ketiga, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, kalau nak dapat redha aku, hendaklah ada satu sifat dipanggil al-wala wal-bara. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Kamu tak akan mendapati kaum yang beriman pada Allah dan hari kiamat, mereka sangat saling berkasih sayang dengan orang yang menentang Allah dan juga menentang Rasulnya, sekalipun orang itu adalah bapa mereka, anak mereka, saudara mereka, keluarga mereka, mereka takkan bersekongkol. Ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhin min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Orang inilah yang telah ditanamkan iman dalam hati,
dan mereka akan dapat syurga nanti di akhirat. Dan di hujungnya Allah Ta'ala sebut, radhiyallahu anhum wa radu'an, aku redha pada orang ini. Ni dia panggil wala'. Wala' ni kesetiaan, ketaatan. Tapi sekarang ni orang buat kelakar pula perkataan wala' ni. Dia panggil wala'un, suka pula wala'un. Tengok kenapa wala'un. Rupanya pergaduhan antara parti politik inilah. Dia kata geng ni geng wala'un. Jadi kita tahu mala'un ni boleh wala'un. Mungkin parti tu menegaskan konsep wala', ketaatan kepada kepimpinan. Yang kumpulan tu lagi ni lah geng wala'un semua. Tapi tidak, wala' itu satu konsep yang kalau kita ada ketaatan. Macam contoh kita orang Islam, kita wala' kepada membeli barang produk Muslim, tu wala' dia panggil. Orang wala', dia jaga brotherhood dia. Itu wala'. Tak semua orang ada perangai ni. Macam kita mungkin tak kisahlah beli kedai siapa-siapa janji kawan-kawan, okey pun tak ada masalah. Tapi ada orang wala', dia sangat jaga baju dia tak hantar kedai biasa buat, nak sentuhan orang Islam, songkok dia. Itu perlu wala'. Itu yang ketiga. Yang keempat, ini yang mudah lah. Yang tiga yang pertama tadi payah sikit. Nanti yang keempat ni mudah. Siapa nak dapat redha Allah? Memuji Allah ketika makan. Memuji Allah ketika makan. Tapi kata ulama, kalau kita baca Alhamdulillah selepas makan juga dibolehkan. Ini berdasarkan kepada hadis daripada Anas bin Malik, Inna Allah la yarda 'anil 'abdi an ya'kula al-aklata fayahmadahu 'alaiha aw yashraba syarbatan fayahmadahu 'alaiha. Allah redha kepada hamba-Nya yang mengucapkan Alhamdulillah sesudah makan dan sesudah minum. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi simple lah tuan-tuan. Yang bagusnya ketika makan, Masya Allah, sedapnya makanan, puji Allah, Allah suka. Tapi kalau nak mengunyah lagi, nak mengucap Alhamdulillah bila nak habis makan, cakap tak habis-habis. Jadi selepas selesai habis makan, Alhamdulillah, oh Allah redha kita. Malam ini hamba aku reti bahasa, terima kasih. Ada setengah orang lagi tak sendawa lagi tu tak Alhamdulillah. Ini tak mengaji ni orang. Dia buat bodoh nyala. Alhamdulillah. Dia tunggu juga Alhamdulillah. Dah tak Alhamdulillah je. Dia puji Allah, rezeki dapat depan kita, dapat makan ayam. Tuan-tuan ingat senang ayam nak ada dalam pinggan depan kita. Ayam tu nak sampai ke tempat kita, berapa kartel dia lalu. Bayangkanlah berapa bergaduh orang nak dapat depan kita. Kita tak perasan berapa proses dia nak sampai kepada kita ayam tu. Tanpa makanan ayam yang diimport daripada Argentina dan Brazil, tak sampai ayam tu depan kita. Tanpa anak ayam, tanpa reban ayam yang semuanya dikuasai oleh kartel dan kurang 10% orang Islam dalam penguasaan industri ayam yang complete chain, tak sampai ayam depan kita. Jadi setiap kali orang tu makan ayam, Masya Allah, jauh perjalanan ayam ni sampai ke aku daripada Brazil tu makanan dia, Masya Allah. Jadi bila dia makan, Alhamdulillah, ya Allah, syukur. Dia rasa syukur. Makan ikan pun walaupun tak sedap, mikir kena layan sampai nak pergi ke Selayar mengambil gaduh-gaduh dengan warga asing. Ya Allah, payahnya nak mengambil. Ini orang beriman. Dia tidak take for granted. Dia tahu Alhamdulillah, bukan senang benda tu nak sampai. Walaupun rezeki daripada Allah, tapi yang menyampaikan tu kita kena appreciate juga jasa mereka. Pujilah Allah. Yang kelima, tidak syirik, jangan bergaduh, dan saling nasihat menasihati, dapat redha Allah. Dalam hadis panjang kata Abu Hurairah, Nabi menyebut, Innallaha yarda lakum salas wa yakrahu lakum salasah. Allah benci kamu buat 3 perkara dan Allah redha kamu buat 3 perkara. Fa yarda lakum an ta'budu wa tusyriku bi syai'a wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa an tanasahu man halaha wala umurkum wa yakrahu lakum qila wa qala wa kasratu su'al wa idaatil mal. Allah redha kamu buat 3 perkara. Pertama, beribadah kepadanya dan tidak syirikkan Allah.
Allah redha kita. Yang kedua, pegang teguh dengan tali Allah, jangan berpecah. Set kita jangan pecah. Set kita jangan pecah. Jangan berpecah belah, pegang teguh. Orang cocok kiri kanan tu biasa, dia nak tengok kita goyah ataupun tidak. Tapi kita pegang teguh. Ada orang hidup tak tahan kena cocok, bawa kereta orang cocok belakang, terus bagi laluan. Apa masalah ni, dia tak tahan dicocok. Yang jenis panas baran ajak pelumba pula. Ini hidup tak tahan dicocok, habis kita goyang. Yang ketiga, selalu beri nasihat kepada orang yang baik, kepada orang dengan nasihat yang baik-baik. Ini dapat redha Allah. Tapi ada 3 wa yakrahu lakum. Ada 3 perkara Allah menyampah menengok pada kamu ni, kata Nabi. Pertama, qila wa qala. Kamu banyak sangat menyampai cerita yang tidak benar. Mana bahasa kita sekarang viral lah, banyak viral, benda tak tahu. Orang tu tak tentu mati ke tidak, kita telah berpulang ke rahmatullah. Al-Fadhil Ustaz, contohlah dulu Ustaz Aslim kan, Ustaz Aslim bin Baharin telah kembali ke rahmatullah. Dalam grup WhatsApp, seorang pun dalam grup tu tak ada nak tanya awak dapat di mana cerita ni, tak ada. Semuanya Al-Fatihah, Fatihah, 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 Fatihah. Ini yang nyampah Allah Ta'ala. Tak ada budaya nak cek maklumat, tak ada. Sedangkan orang Islam, dia diajar dapat mana cerita, dia mesti ada tabayun. Tabayun, bukan tibayun. Tabayun ni kita tibai, tak boleh. Yang kedua, Tuhan menyampah wa kasratus soal, banyak bertanya. Itu jangan banyak bertanya. Majlis ilmu tanya okey, kalau banyak tanya Tuhan tak suka juga. Sebab orang banyak bertanya untuk beramal, silakan. Tapi kalau pertanyaan tu menyebabkan dia jadi tak beramal, baik tak payah tanya. Contoh di Mekah, banyak nak tanya, Ustaz, kalau haji ni wukuf tak boleh tidak, kena buat Ustaz? Oh tak boleh, wukuf kena buat. Tan Sri kalau tak buat, tak ada haji, kena buat. Oh okey. Saya nak tanya Ustaz, kalau macam mabit di Muzdalifah tu, kalau kita tak ikut, tak nak kutip batu, boleh Ustaz? Tu tak jadi masalah, tapi kena bayar dam. Oh bayar dam, berapa dam Ustaz? Oh tu 2 ekor kambing. Tak apa Ustaz, saya bagi 10. Saya nak tidur hotel je lah. Rupanya dia banyak tanya sebab dia tak nak buat. Ni kita marah. Dia punya gaya tanya macam nak mengaji. Rupanya tanya tu sebab tak nak buat. Ini yang dinampak oleh orang. Orang tanya makin nak beramal, makin tanya makin dia shortcut pula amalan. Tak boleh begitu. Ini kasratus soal. Ataupun bertanya benda yang tidak memberi manfaat kepada contribution to body of knowledge. Soalan yang tidak memberi sumbangan kepada akademik pun, dan tak tahu apa sebab dia nak tanya soalan. Kadang ustaz mengajar, contoh sekalian, hari ini kita belajar bab air yang najis, air yang tidak najis. Okey, air mani najis ke tidak? Tak najis. Sebab kalau air mani najis, manusia semua najis. Tiba ada pula orang tanya, Ustaz, kalau air mani tak najis, boleh tak ambil air semayang guna air mani? Tak. Soalan dia tu, apa contribution dia to the body of knowledge? Tak ada pun. Just nak, sebab jangan tak ada tanya langsung. Nak memeriahkan suasana. Ini bukan sidang parlimen nak meriah-meriah. You punya soalan, you ask silly question, you got stupid answer lah. Kalau soalan tu ada premisnya, tak ada masalah. Boleh tak ambil semayang guna air mani? Nak cari mana air mani 2 kolah? Cuba common sense. Cerita kan macam kita bengkeng sangat. Tapi itu yang Allah Ta'ala, kasratus soal. Aku menyampah orang banyak tanya. Dia bukan nak tanya, tapi nak tunjukkan aku ada dalam majlis ini. Aku kena tunjukkan aku wujud. Tak boleh lah gitu. Yang ketiga, wa ita'atil mal, bazir duit. Itu yang kelima. Yang keenam, nak dapat redha Allah adalah dengan menjaga redha mak bapak kita. Redha Rabbi fi ridhal walidi wa sakhuta Rabbi fi sakhutal walidi. Redha Allah bergantung pada redha mak bapak. Murkanya Allah juga bergantung pada murka mak bapak. Hadis riwayat Tirmizi, Al-Hakim, Tabrani, Al-Bazzar. Jaga mak bapak. Itu yang keenam. Yang ketujuh, yang ini sunnah yang sangat ditinggalkan oleh orang sekarang. Apakah dia? Bersiwak. As-siwak matharatun lil fammi mardatun lir rabbi.
Nabi sebut dalam hadis riwayat Imam Ahmad, siwak adalah kebersihan untuk mulut dan mendapat redha daripada Allah. Yang ni saya ingat dah tak ada dah orang bawa budaya bersiwak atau bersugi sekarang. Dah tak ada dah. Orang kita memang tak ada, saya tak tahu kenapa. Padahal di pasaran sekarang banyak dah sugi siwak yang boleh gantung leher, ada yang macam bentuk pen pun ada. Lepas tu pada adik-adik, dia perlu menggantung vape, biar menggantung siwak. Ya, sama gantung itu. Bokok sekejap. Mana kepala ke? Tenaga. Bukanlah marah ni saya rokok, tidak. Janganlah gantung kat leher gitu. Buatlah dua, satu vape, satu siwak. Ada juga lah surga neraka kiri kanan tu, nampak balance tu. Siwak ni dapat redha Allah. Ingat senang, dapat redha Allah. Allah redha je kita pegang siwak. Dalam kitab Bushrul Kalim Bisyarah Masail Ta'lim ada disebutkan siwak ni dia satu ibadah sunnah yang ditinggalkan. Jadi kalau kita nak buat, kena ada niat. Kalau tak niat, dia jadi adat, dia tak jadi ibadat. Jadi kaedah menggosok gigi yang sempurna dan afdal menggunakan siwak, kenalah kita niat nawaitu sunnatal istiyak, nama dia. Saja aku sunat istiyak. Tak sebut pun tak apa, lintasan hati pun okey, saja aku niat bersugi pun okey lah. Jangan tak niat, rugi. Sebab ibadah dia punya ukuran je niat. Tanpa niat dia jadi adat, adat biasa saja. Jadi kata dalam kitab Bushrul Karim Bisyarah Masail Ta'lim, niat jangan lupa. Mana dah ada dalam poket, lepas tu kita niatkan. Dia panggil istiak, itu dalam bentuk verb, kata kerja. Alat yang kita gunakan untuk bersihkan mulut kita panggil miswak. Itu beza, istiak lain, miswak lain. Kemudian kita gunakan tangan kanan, sebab siwak ini adalah takarrum, satu benda yang dimuliakan. Dia kalau orang yang jaga agama, kita boleh tengok penampilan dia, dia mengutamakan tayamun. Tayamun ni mengkanankan setiap kali. Betul tuan-tuan, kalau tengok penceramah ke, ustaz ke, ulama ke, tengok jam di tangan mana, kita tahu dia ni aliran apa. Kita boleh bayangkan. Sebab orang yang jaga, dia tayamun, dia mengkanankan setiap. Bukan kata benda ni wajib, tidak. Tapi ini indikator. Dia tahu benda tu ada kemuliaan, dia mengkanankan setiap kali. Jadi elok lepas ni tuan-tuan pakai jam, cincin, belah kanan. Bukanlah wajib nak viral kata ada ustaz sesat pin belakang tak boleh pakai kiri, habis orang kidal dah. Ini cerita orang yang menjaga fadilat. Nabi tak pakai jam, ke isu pun. Dia sentiasa mengkanankan setiap kali. Tapi ada juga ulama mengatakan kayu sugi itu elok dipegang dengan tangan kiri, sebab dia menghilangkan kekotoran. Dia macam kira kita menghilangkan najis. Tak kira lah kanan kiri, tahanlah daripada isap beg, biarlah kanan kiri, bukan isu besar sangat lah. Yang penting sugi itu, siwak tu mesti ikut spek, ada spesifikasi dia. Tuluhu ayusanu an la yazila ala shibrin. Kayunya jangan lebih, kayu jangan lebih sejengkal. Kayu jangan lebih daripada sejengkal. Mana kalau panjang-panjang tiang mikrofon ni, bukan sugi lah tu, trompetnya kan? Dan mesti sejengkal, tak boleh kurang. Maknanya batang mancis, toothpick, dental floss stick tak masuk. Tarik kok niat sugi tak boleh. Anak boleh tarik sejengkal. Wala yanqus al arba'ati asabi', dan dia tidak kurang daripada 4 jari. Ayu ja'ala khinsri yadil yumna ala tahtahu, kelingking kanan di bawah siwak. Dia ada cara pegang dia lah, bukannya pegang. Ini kena mengaji lah tuan-tuan. Yang penting benda ni sunnah Nabi. Wa zalika yabda min janibil fami ayman falyasta'u bihi ihsanu wa 'ulya wa sufla zahiran wa batinan. Dimulakan dengan gigi atas kanan luar, kemudian dalam. Gigi bawah luar, kemudian dalam, sambung pula ke kiri. Ini adalah sunnah yang Nabi tidak tinggal. Hatta Nabi nak wafat pun dia bersugi lagi.
Tapi ialah sunnah yang ditinggalkan. Sebab mungkin sekarang kita dah ada berus gigi ya, kita rasa tak apalah, dah ada berus gigi, nak buat apa pakai sugi. Berus gigi kena ada ubat gigi, sugi tak payah, sebab dia ada natural punya flavor di situ. Belilah tuan-tuan, banyak dalam Shopee jual, yang kena tipu sudah. Dah mana kayu dia hantar oleh macam gigi jadi kembang pipi lah. Dan gaya packagingnya premium lah, macam pen boleh buka cut. Apa dia rasa kayu. dia sugi, dia ada rasa lain. Selesai. Yang ke-8 kita ringkas saja. Nak mendapat redha Allah, banyakkan berinfak di jalan Allah. Ini boleh rujuk surah Al-Baqarah ayat 265, surah Al-Nisa ayat 114 dan beberapa ayat-ayat lagi. Semuanya Allah Ta'ala sebut dalam ayat itu, mereka ini dapat redha aku. Dan yang ke-9, inilah yang kita bincangkan pada pagi ini, orang yang berkorban di jalan Allah. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufun bil ibad. Di antara manusia yang mengorbankan dirinya kerana mencari redha Allah, dan Allah akan menyantuni hamba-hambanya. Surah Al-Baqarah ayat 207. Begitulah sedikit sebanyak sembang-sembang kita pada kesempatan pagi ini dalam kuliah duha pada pertemuan sempena sambutan ambang awal Muharram. Moga-moga apa yang kita bincangkan, hijrah dalam nak menuju redha Allah ini, dapat memberi manfaat kepada kita bersama. Saya sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih di atas undangan. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga kita bertemu pada lain-lain kesempatan. Sebelum berpisah, marilah kita menadah tangan berdoa. Moga majlis diberkati ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma inna duhaa duhauka wal bahaa bahauka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka